Itulah bola sepak. Kadang-kadang ianya menghadirkan 1001 kegembiraan dan keterujaan dan kadang-kadang ia menghadirkan 1001 kekecewaan dan kedukaan. Namun bagi dua tonggak skuad kebangsaan iaitu Juni Estal dan juga Syafiq Ahmad, mereka tetap optimis, tetap yakin peluang Malaysia masih ada untuk kempen kelaikan kali ini dan mereka akan bangkit dalam aksi seterusnya, aksi ketiga kumpulan E berdepan Bangladesh Selasa ini. Malam ni ada peluang untuk kita untuk menang, banyak peluang chance. Lepas tu 2 gol silap sendiri untuk kita. Tapi kita ada peluang untuk game ketiga, so kita kena head up, fokus untuk game ni. Nak cakap terima kasih untuk penyokong semua yang datang stadium. Ada satu game lagi, so harap kita semua ada man ke 12 di stadium. Bagi saya tak ada benda yang paling penting selain daripada kita menang. Itu je. Tak kisah, ya, kita perlukan gol yang banyak dan yang paling penting kita nak kemenangan untuk kita layak sebab yalah kita cuba dapat yang terbaik tapi untuk game malam ni kita dah gagal dapatkan point untuk kita asal lagi relax lah untuk game depan tapi bila dah jadi keadaan macam ni apa pun tak ada alasan untuk kita terus kita kena dapatkan gol banyak dan kita kena menang. Kita tak boleh bagi alasan Padang tapi memang kalau kita tengok semua orang tengok memang Padang agak teruk tapi kita tak boleh bagi alasan sebab Bahrain pun main pada yang sama. So tak ada alasan, cuma tak ada rezeki kita malam ni dan macam cakap, ini bola sepak. Okey, berbaki satu perlawanan terakhir peringkat kumpulan E, saingan akhir kelaikan Piala Asia 2023, Harimau Malaya mampu tamatkan kempen kali ini dengan 6 mata maksimum saja. Itu yang tadi Amir kira-kirakan. Kalau menang ke atas Bangladesh pada Selasa nanti bakal tentukan kedudukan negara sama ada layak atau tidak berdasarkan kedudukan terakhir dalam kumpulan. Liz, kita nak membicarakan hala tuju menuju ke Selasa ni dengan bekas pemain kebangsaan favourite ataupun kesayangan kita Asmawi Bakiri yang sudah pun bersedia untuk membicarakan. Abang Mawi, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, Mat. Apa khabar, Mat? Alice? Sehat. Sihat, kami baik. Ya. Tapi yang ni nak tanya sihat tak sihat? Sahabat baik Asmawi Bakiri sendiri, game Depola, dia okey ke? Macam okey dengan tak okey sebab semalam hujan lebat jadi saya takut dia ada demam juga. Risau Malaysia dengar ni. Okey, Abang Mawi, apa perincian membezakan Bahrain mendapat 3 mata dan bukannya Malaysia pada aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu itulah? Okey, Matt. Betul susah nak jawab soalan ni sebenarnya. Sorry bang. Okey, betul. Dari segi corak permainan yang diturunkan tak ada isu sebenarnya. Semua pemain yang diturunkan ataupun cara permainan, Kim dah turunkan filosofi bahawa kita perlu menang, menyerang dan menjadikan gol. Kalau dilihat mana silapnya sebenarnya, Mat, ini silap dia. Silapnya adalah kerana peluang yang kita ada untuk menjadikan gol tidak diguna, kita tak menjadikan gol. Dan kesilapan kedua, kesilapan individu dan kesilapan satu pasukan ketika bertahan yang kurang baik dan menyebabkan kita tewas. Betul. Bila kalau ada satu peluang tu tapi tak convert, memang susahlah untuk kita menang. Kalau itu je satu peluang yang ada. Ya betul. Sorry, Aileen, No, it's okay. I pun sama juga dapat kontrol lah. Okey, Abang Mawi, insiden Farizal. Bagi abang sendiri lah, semalam pun kita dah dengar daripada Pak Long Gaban, Sharon Kalam dan juga Stanley. Tapi kita nak dengar juga daripada Abang Mawi sendiri, patut ke tidak penalti itu diberikan? Okey, jelas patut diberikan. Kerana itu kita jelas pembantu pengadil dan pengadil di tengah melihat kejadian itu dengan lebih jelas dan kesilapan itu sudah pasti Ahmed ini boleh advantage kepada pemain lawan apabila dalam satu keadaan padang basah, padang becak, tackle akan berlaku di dalam D-box, advantage memang akan diberikan oleh pengadil. Kalau kita lihat, kalau benda ni kita lihat, first pada pandangan saya pemain jersey nombor 7 menang bola dan dia mendapat touch ball yang pertama. Kemudian datang Farizal untuk terjah dan menjatuhkan. Dari segi sudut nak bagi penalti ni kita lihat bahawa reaksi ataupun cara pergi mendapatkan bola oleh Farizal jelas menggambarkan dia ada buat tackle dan pelanggaran tersebut berlaku, memberikan advantage kepada pemain Bahrain berjersey nombor 7 untuk dapatkan bola, menjadikan gol dan Farizal diberikan kesalahan tersebut. Tidak menidakkan apa yang Farizal lakukan, tetapi kesilapan itu datang daripada Farizal sendiri sebagai seorang penjaga gol
dia keluar untuk mendapatkan bola tapi tidak berjaya. The second ball untuk menyelamatkan, dia membuat terjahan dan penalti diberikan. Jadi di situ kalau kata pendek dia, jelas penalti diberikan. Dalam bola sepak ni kesilapan tu tak boleh nak dielakkan lah. Ya, Cuma mungkin betul. ralat dalam 10 minit terakhir. Tapi saya fikir kesilapan tu tak menidaklah kemampuan Farizal Malias sebagai penjaga gawang nombor 1 negara. Okey, Abang Mawi, dalam game menentang Bahrain ni ramai mungkin terkejut dengan penyenaraian Kuzami PE ataupun Jimmy dalam kesebelasan utama. Dia adakah abang merasakan yang pertemuan Bangladesh nanti akan ada lagi pertukaran-pertukaran yang mungkin buat peminat bola sepak kita mengatakan wow? Okey, pertukaran pemain nak diturunkan pada saya untuk kedua perlawanan ini tidak menjadi isu yang besar ya Ahmed, kerana kalau kita lihat of course itu dilihat bukan pada kita tetapi lihat kepada pasukan yang kita nak lawan dan mengikut head to head, iaitu kekuatan satu-satu untuk berdepan dengan pasukan lawan. Kalau kita lihat Kim ada dua perlawanan ini, Kim membuat dua rombakan di bahagian pertahanan, di bahagian midfield dengan bahagian attacking, dan itu sebenarnya pada saya tidak menjadikan satu masalah besar kepada pasukan. Yang saya nampak kesemua pemain yang diturunkan dua perlawanan ini telah menunjukkan atau membuktikan tahu apa perkara yang nak kena buat pada demand ataupun kendak perlawanan tersebut. Sekali lagi, ketika dengan Bahrain ini adalah satu benda yang saya jangkakan, tidak menjangkakan. Tak guna juga kalau kita main satu pasukan dengan kuat, kita main cantik, kita main elok, tapi keputusan kita kalah. Dan berdepan dengan pasukan Bangladesh ni, saya nak sentuh awal-awal, tiada jalan lain. Tadi saya tengok Ahmed pun dah mengira-ngira cukup ke poin ni, tak cukup ke poin ni. Ada lagi 6 pasukan untuk di tempat kedua nak diambil kira. Jadi jalan mudah, tak boleh kalah dengan Bangladesh, perlu menang dengan melebihkan sedikit jaringan untuk menyelamatkan kita. Dan saya sentuh balik soalan pertama, kalau peluang depan Bangladesh ni ada peluang yang perlu dijaringkan kena. Bahrain kita ada 3 gol peluang terbuka, junior 2, Akir 1 tapi tak menjaringkan gol, dan itu antara satu sebab juga kita tewas pada perlawanan dengan Bahrain. Okey. Lebih klinikal Mak Saleh kata. Okey, tapi yalah kita pernah dengar tadi apa yang Abang Mawi katakan mengenai lawan iaitu Bangladesh, tapi bagi Abang Mawi sendiri peluang untuk menentang Bangladesh pula bagaimana? Abang Mawi kau jawab menang. Yes, saya jangkakan kita menang. Peluang kita ada, kita perlu menang kerana Bangladesh dah tewas 2 perlawanan berturut-turut. So ini telah memberikan gambaran bahawa tak ada choice, tak ada pilihan. Menang dan menempatkan diri untuk menunggu keputusan lain untuk kelayakan tempat kedua terbaik. Dan jangkaan saya kalau nak ambil kira siapa pemain yang perlu diturunkan, siapa perlu dimainkan, pada saya mungkin kelebihan pada pasukan pemain yang diturunkan pada perlawanan pertama itu lebih penting kerana sedikit memiliki corak permainan yang pantas, ada pemain yang menjadikan gol konsisten dekat situ berbanding dengan Bahrain, kerana kita lihat Kim menukar di bahagian attacking tu tanpa penjaring gol utama. Penjaring gol pada perlawanan pertama itu bermain, iaitu Faizal, Sapawi, yang pada saya itu adalah salah satu taktikal untuk berdepan dengan pasukan Bahrain. Pemain-pemain ini direhatkan ataupun ditukar pada minit tactical time, iaitu 60 atau 70 minit ke atas. Tetapi sekali lagi untuk berdepan dengan Bangladesh, tak ada isu siapa yang diturunkan. Lebih penting mencipta kemenangan, dapatkan peluang jaringan, dan sekali lagi ada sikit lagi, jangan melakukan mistake yang mudah yang tidak patut dilakukan, kerana kita perlu berhati-hati dan terbukti lawan Bahrain terjadi pada pasukan negara. Saya setuju dengan Abang Asmawi Wakili. Kita kata yang kata apa, turun siapa yang turunkan tak ada masalah. Tapi bila diturunkan tu bermain dengan jiwa dan juga raga yang sepenuhnya. Betul bang? Betul. Okey abang. Thank you Abang Mawi. Terima kasih Abang Mawi. Kita lepaskan Mawi untuk terus menelaah, sama-sama kita mengira keperluan skuad negara untuk lolos ke Piala Asia. Okey. Dah settle kan kira-kira tadi? Ya, itu belum lagi. Tapi saya tak sabar nak tunggu Selasa lepas Nadia Arena, perlawanan penentu Malaysia dan Bangladesh. Yes. Akan bersiaran pada jam 8 malam dengan perancangan di saluran 801. Nadi Weekend nak berehat kejap. Saya akan teruskan kira-kira. Lepas ni kita akan bawakan apa Elisa lepas ni? Apa agak-agaknya? Kira-kira tak kan? Bukan kira-kira, tapi ni